Okey, jom kita sambung lagi satu pokok. Tadi saya kata lagi satu pokok kena make sure garis yang kita tak include masa first pokok kita include dekat second pokok. Pokok yang kedua. Lepas tu pastikan semua bucu kamu lukis. So nak senang saya tulis dulu bucu dia. U, P, Q, lepas tu ada S, lepas tu ada R, lepas tu ada T. Nampak tak yang saya highlight warna biru tu? Saya tak lukis lagi garis tu. So saya lukis dulu garis tu. Satu, dua. Yang lain sambunglah. Tapi make sure tak ada yang tak bersambung. Jangan kamu pergi garis semua kat luar. S ni kamu tak sambung. Kena sambung. So saya pun buatlah macam apa? Boleh ke? Oh, okey, jap. U ni saya tak ni. Saya dah sambung U, saya tak boleh sambung U. Okey, saya yang ni S Q. Sekejap. Yang ni saya akan sambung macam ni. Ni. Okey. Macam ni boleh? Okey. So macam ni. Okey, jom kita semak. Okey, bucu dah cukup dah lah. Bucu dia tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu dia ada 6. Bucu tolak 1 sama dengan bilangan tepi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 sama dengan 5. Okey, dah betul. Okey, so setakat ni melukis 2 pokok. Boleh buat tak? Boleh dulu. Okey, nombor 1 untuk kamu buat. Seorang-seorang nanti kat rumah. Okey, boleh saya pergi ke muka surat seterusnya? Boleh sih. Boleh. Okey. Okey, sebelum ni kita dah lukis-lukis berdasarkan apa dia punya, apa kita panggil, ayat. Apa instruction dia sangat clear. Yang ni dia bagi dalam bentuk situasi. So dia suruh kamu lukis satu rangkaian mewakili setiap maklumat yang berikut. Okey, jom kita untuk contoh dulu Contoh, Max kahwin dengan Jane. Okey, Max dengan Jane. Ada 2 orang anak, Evan dengan Derek. Okey, nampak ni kamu akan ambil huruf yang depan-depan je. Ini M. Max tu huruf M, Jane huruf J, Ivan huruf I, Derek huruf D. Siapa lagi nama dia? Carla, C. Anak dia Kenneth, K, dengan Kenneth kahwin dengan Alice, A. Okey, so kamu sambungkan je. Max kahwin dengan Jane. Max, Jane. So Max ada hubungan dengan Jane. Okey, lepas tu apa saya buat macam ni? Ni Max, ini Jane. Lepas tu ada 2 orang anak, Ivan dengan Derek. Ini Ivan, ini Derek. Ni dua-dua ni anak Max, anak Max, dan dua-dua ni juga anak Jane. Okey, lepas tu si Derek ni kahwin dengan Carla. So saya letaklah Carla, contohnya saya letak kat sini lah. Okey, ni Carla. Lepas tu dapat anak nama Kenneth. Okey, ni Kenneth. Dua-dua ni anak Derek dan anak Carla. Lepas tu Kenneth pula kahwin dengan Alice. So ini Alice. So sambung. Lebih kurang macam ni lah. Tu sambung. Okey. Antara 3 soalan ni, mana yang kamu nak saya bantu? Sebab lagi 2, kamu kena cuba buat sendiri. Nombor 3. Nombor 3, soalan kebat. Soalan nombor 3, ni sains ni. Dia suruh kamu bentukkan satu rantai makanan. Ada pernah lukis tak rantai makanan? Pernah lukis tak rantai makanan masa sains sebelum ni? Pernah cikgu. Okey. Dalam rantai makanan, dia ada arrow. Arrow tu maksudnya yang ni makan ni. Contoh,
Ni makan ni, okay, arrow. Arrow tu tak berada di tengah, tapi di hujung. So, kita akan ikut konsep yang sama macam rantaian makanan. Okay, sekejap saya padam dulu ni. Baik. Sekejap. Okay. So, ni sayur dimakan oleh ulat. So, ini sayur. Sayur huruf S dimakan oleh ulat. So, pergi ke perut ataupun pergi ke mulut ulat. Nampak ni? Sayur dimakan oleh ulat. Tikus dan belalang. Okay. So, tikus, sayur masuk dalam mulut tikus. Sayur masuk dalam mulut belalang. Nampak ni saya lukis anak panah pergi ke belalang. Belalang pula kena makan dengan katak dengan burung pipit. K dengan B lah. So, ni belalang masuk dalam mulut. Ini katak, K, anak panah ke katak. Anak panah ke burung pipit. K. Ulat, alamak jauhnya burung pipit. So, saya tukarlah burung pipit dengan katak ni. Sorry, sekejap. Sebab ulat kena sama dengan burung pipit. Tapi burung pipit saya lukis jauh pula. Okey, saya tukar tadi. Belalang dah B. So, burung pipit saya letak huruf P lah. P. Okey, so burung pipit dekat sini. Saya tukar burung pipit dengan katak. Lepas tu dia kata, sekejap. Ulat ni saya naik ataskan sikit huruf dia. Ulat dimakan oleh burung pipit. So, ulat masuk dalam mulut burung pipit. Lepas tu, tikus. Okey, tikus, katak dengan burung pipit. So, saya highlight. Mana tikus? Tikus, jauh ni tikus. Tikus, katak dengan pipit ni. Tiga-tiga ni kena makan dengan helang. So, saya lukis helang jauh sikit lah. Helang duduk sini. Sini helang. Semua ni, tiga yang saya highlight ni semua akan masuk ke mulut helang. Okey. Bila masuk tu, lukislah anak panah 1, 2, 3. Lebih kurang macam ni lah. Kalau nak lagi cantik, kamu jarakkan sikit lah. Jarakkan tu maksudnya besarkan sikit rajah kamu tu. So, tak adalah arrow tu nampak redundant macam yang saya lukis sekarang ni. Senang je kan lukis ni. Ni. Yang dia, kamu tengok soalan juga. Macam tadi yang kahwin-kahwin tu, tak ada anak panah. Kalau macam ni, rantaian makanan dimakan oleh ni, kita kena tunjuk. Kalau macam nombor 2, disambungkan antara satu sama lain. Yang ni kamu boleh lukis garis graf yang tak terarah. Tak perlu anak panah. Okey? Nombor 1 dengan 2, nombor 1 tadi apa? Soalan nombor 1, dia cakap pasal kawan dekat social media. Kalau kawan dekat social media, kawan je lah, dia tak ada anak panah. Okay, yang ada anak panah ni, yang rantaian makanan ni. Okay, so setakat ni clear semua? Clear cikgu. Clear cikgu. Okay, senang je kan nak lukis-lukis ni. Kalau dah habis salin nombor 3, saya nak pergi ke soalan seterusnya pula. Soalan masalah juga. Kau dah bagi tahu Sudah? Sudah cikgu. Okey. Jom pergi tengok muka surat seterusnya. Saya tak paste lagi satu soalan. 75. Okey. So sebenarnya kita dah habis lah belajar bab ni. Ni kita buat penyelesaian masalah pula. Okey. Yang ni bentuk apa ni? Apa nombor-nombor tu apa benda? Siapa ingat?
Pemberat. Yes. Nombor tu adalah pemberat. So, ini graf ni menunjukkan 6 tempat yang kena bayar tol dalam RM. So, ni pemberat ni mewakili RM lah. Pemberat. Pemberat ni boleh jadi tinggi, berat ataupun masa. So, dia tanya berapa total tol minimum yang terlibat antara 6 tempat itu. Okey, sebelum tu kita tengok kat nota. Pokok ni kita gunakan untuk menentukan laluan terpendek. Pastikan bilangan tepi, bilangan bucu, tolak 1. Lepas tu ciri-ciri pokok masih dipenuhi. Sebab tu tadi ada soalan yang dia suruh pisahkan 2 pokok. Pisahkan 2 pokok. Pisahkan 2 pokok ni, kita nak tengok antara 2 pokok tu yang mana lagi menjawab soalan dah. Maksudnya yang kena dengan situasi. Contoh, kalau kita macam kamu balik kampung kan, kamu boleh pakai tol ni, kamu boleh lalu jalan dalam. Tu umpama pokok lah. Ikut jalan. Okey, contoh dari dari Pedas pergi ke Rembau ke, Rembau pergi ke Port Dickson ke. Yang tu, ataupun kamu boleh lalu jalan lain. So tu dia umpama pokok ni umpama kamu kamu memilih jalan untuk pergi ke destinasi. Macam ni, hitung bayaran tol minimum, dia kata dia punya clue dia mesti make sure bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 dan masih lagi pokok. So apa yang saya nak buat, saya nak pisahkan graf ni ataupun kamu boleh tengok A sambung ke B. Antara AB dengan AD, siapa lagi sikit nilai dia? Ni saya lukis dulu . Tadi kan saya kata dia mesti ada semua bucu tu. A, B, ni D, C, F, sini G. Okey, kamu kena make sure semua bersambung lah. Cuma nak tengok dululah. Okey, antara A ke B dengan A ke D, mana lagi murah tol dia? A ke B. A ke B. Okey, so saya pun ambil A ke B, RM2. Okey. Lepas tu tengok pula antara B ke D dengan B ke C, mana lagi murah? BD, BC. BD. BD. Okey, kita try try and error. Okey. Sorry. Lepas tu D. Okey, kita tuk dari D lah. D ke C dengan D ke F dengan D ke G. Mana lagi murah? DC, D ke C. DG. Okey, D ke C. DC. Okey, DC. Lepas tu C ke G. Ataupun ni kamu tuk dari sudut G pula. G dengan D dengan G dengan C, mana lagi murah? Oh ya Allah, apa ni? Kamu tengok yang ni pula. Dari pandangan G, nak pergi ke C dengan nak pergi ke D, mana lagi murah? D ke G. D. D ke G? Ya ke? CG 9. DG 12. CG. Ni saya tulis huruf C. Ni apa? Saya nak tulis 8. 8 pula 4. Ni RM4. Ini RM9. Tapi huruf F ni tak ada. Tak ada pasangan. So dia mesti ada pasangan. So kamu sambungkan jugalah. D ke F ni. 7. So sekarang kita semak. Dia ni betul tak pokok? So pokok. Bilangan bilangan tepi. Sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, bilangan tepi dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan bucu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 1. Okey. Betul.
So ni betul lah pokok. Jom kita cuba kira dulu. Berapa total tol? 1, 2, 3, 4, 5. So kamu tambah ke 5 ni. Apa ni? 2 tambah 1 tambah 7 tambah 4 tambah 9. Berapa ringgit semua? 23. RM 23. Dah siap. So kau boleh make sure semua garis tu bersambung. Lepas tu cari garis yang minimum. Garis yang minimum. Okay. Macam tadi, apa garis yang kita tak include? Yang AD. AD ni RM3 je. Tapi apa antara 3 ni, AD ni, A, B dengan D ni, yang paling tak murah 3 ni lah. So 3 ni kita exclude lah. Sama juga dengan ni, BDC. BD dengan C ni. BD dengan C ni, ini 1, 8 dengan 4. Paling tak murah yang 8. Ini pun sama. Yang kalau kita tengok lagi satu garis pula, yang ni D, C dengan G. Ini 12, sini 4, sini 9. Paling tak murah ni 12. Satu kita tak include. Dan kita kena juga include F ni sebab F ni satu-satunya garis yang pergi kat dia hanyalah D. Dalam pokok, semua mesti bersambung. Okay. So setakat ni okey ke? Okey, cikgu. Sekejap lagi satu muka surat saya tak paste lagi. Okay, lukis dulu ni. Kita nak pergi ke soalan terakhir. Yang ni kalau ikutkan hari ni, habislah kita punya tajuk ni. Rangkaian. Biasa tengok kita ada lagi berapa chapter. Rangkaian. Kita ada lagi 3 bab. Sukatan serakan, kebarangkalian dengan fungsi kuadratik. Nanti next class kita masuk bab baru. Ni saya dah boleh pergi ke surat seterusnya ke? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. So ingat tulis total tol dia. Jangan kamu lukis je. Tapi tak menjawab soalan dia. Dia suruh kira. Dan sekali soalan dia suruh kira berapa tol. RM23. Ni mesti tulis. Kamu tak tulis ni, kamu lukislah bagian nak rak. Tapi kamu tak tulis amount ni, kamu tak dapat markah penuh lagi. Okay, sekejap. Allah. Sekejap Saya punya mouse ni. Astaghfirullahaladzim. Apa tak nak? Bergerak pun. Sekejap Okay. Saya punya ni tak bergerak. Bentar Okeylah, saya paste kat sini je lah. Okey, soalan kedua ni adalah soalan kebat. Okey, ingat ya, dalam tajuk rangkaian ni, dia tak semestinya kamu kena lukis-lukis. Soalan yang sebenar dia adalah macam yang kita tengah buat sekarang. Ada lukisan dan ada soalan berdasarkan lukisan itu. Okey, so soalan kat sini dia kata ada 5 komputer disambung. So ni ada 5 komputer lah. P, Q, R, S, T. Lepas tu dia kata kos nak hantar email bagi setiap 1 megabyte dalam sen. Ni. Diwakilkan oleh nilai tepi ni.
So ni contoh 25 ni adalah 25 sen. Berapa kos minimum untuk hantar 2 megabyte kepada semua komputer? Okey. Siapa tahu macam nak jawab ni? Kos ni semua kos untuk apa nama satu penama ni 1 megabyte. So kamu kena cari dulu paling murah. Dia kata kos minimum kan? Kos minimum ni nak cari berapa murah. Berapa murah. Okey. So kamu boleh buat macam soalan tadi. Kita akan keluarkan yang tak berapa murah lah dulu. Dan make sure setiap garis tu bersambung. So saya lukis method yang sama. Huruf P, ada Q, ada huruf R, ada huruf S, ada huruf T. Okey. So kita tengok garis yang ni saya highlight dulu. Ini P, Q, R. Okey, siapa paling tak murah? Siapa paling tak murah pula? Tak nak lah. Saya tak nak tengok macam tu. Saya tengok dari P lah. Dari P ke Q, P ke R, P ke S, P ke T. Okey, kita lukis yang paling murah dulu. P ke S. P ke S. So P ke S. P ke S 22. Lepas tu kita tengok pula apa lagi yang murah. Nilai yang murah kat dalam graf ni. Apa lagi nilai yang murah? Huruf apa pergi ke huruf apa? S ke T. S ke T. Okey, S ke T. Ini 15. So, okey, kalau macam tu, yang 25 ni dah tak boleh dah. 25 tak boleh ambil sebab kita dah sambung at least satu ni. Kita tak boleh lukis satu segitiga ni. So, kita dah PST. So, yang ni automatik tak ada. Okey, yang ni pula. R ni, R nak pergi ke P ke R nak pergi ke S? Lagi murah. R ke S. R ke S lagi murah. So 26. So tinggal Q lah. Q ni Q dengan P ke Q ke R? Murah lagi. Q ke R. Q ke R. QR code. 37. Dah siap? Ada siap ke? Kena semak dulu. Betul tak ni? Tadi kita kena semak. Betul tak pokok ni? Pokok sama dengan nilai tepi sama dengan nilai bucu tolak 1. So tepi dia ada 1, 2, 3, 4 tepi. Bucu dia ada 1, 2, 3, 4, 5 tolak 1. 4 sama dengan 4. Okey, betul. So ni betul lah pokok. Okey, bila dah betul pokok, baru kamu boleh proceed nak kira dia punya kos. Ingat kos yang dia bagi ni untuk 1 MB. Kos 1 MB dulu. Kos 1 MB sama dengan tambah semua ni. 37 tambah 26 tambah 22 tambah 15. So total semua berapa? Berapa sen? Ni dalam sen tau dia kata. Seratus. Confirm 100 sen. Okay, so 100 sen ni, ini belum jawapan final. Sebab semua kos ni adalah dalam 1 megabyte. Dia tanya berapa kos nak hantar 2 megabyte. So, kalau hantar 2 megabyte, kos 2 megabyte pula nak buat apa? Nak lukis lagi ke macam mana? Jarak 2. Yes. 100 sen darab dengan 2 megabyte. So, total 200 sen. So, kos untuk hantar email 2 megabyte ini adalah 200 sen sahaja. Dah siap. Okay. Agak-agak kenapa dia labelkan KBYTE?
Sebab ini bukan pokok. Gambar Raja yang dilukis ni bukan pokok. Tapi kamu kena asingkan dia jadi pokok. So macam yang saya buat tadi itulah. Saya tengok dulu P. P ni ada 4 garis kan. Ada 4 garis. Saya tengok garis yang paling murah. Garis 22. Yang 22 sen ni. So saya ambil yang tu lah. Lepas tu yang lain saya try. Yang lain saya tak sambungkan dah P ni. Saya cari garis lain pula. S dengan T. Okay, S dengan T murah. Lepas tu S nak pergi ke R ni pula. R nak pergi ke P dengan R nak pergi ke S. RS murah lagi. Q pula. Q pun sama. Antara Q ke P dengan Q ke R. QR murah lagi. So setakat ni ada apa-apa soalan ke? Untuk rangkaian? Tak ada cikgu. Mudah ke senang? Mudah cikgu. Mudah je. So, kerja kamu adalah, kalau kamu tengok dekat muka surat 77 sehingga 80. Itu latihan yang kamu kena lengkapkan. Nanti masuk sekolah saya nak tengok kalau tak faham boleh PM tepi cikgu, tangkap gambar, hantar. Minggu lepas dah belajar, hantar gambar rajah dia. Walaupun tak comel, tapi jawapan dia betul. Kalau salah pun saya akan tunjukkan kenapa jawapan dia salah. Okey? So untuk itu, bolehkah saya tamatkan kelas kita di sini? Bisa cikgu. Boleh cikgu. Nanti dulu, jangan keluar dulu, saya tak ambil lagi attendance. Sekejap mana saya? Kejap bagi saya screenshot. Okay, so ada masa lagi 15 minit ni. Saya nak kamu buat latihan yang saya bagi tu lah. Kertas 1 dan kertas 2. Okay. So kalau ada masalah boleh PM tepi. So itu sahaja. So terima kasih kepada yang datang hari ni. So minggu depan kita masuk bab baru. Saya akan bagi tahulah bab yang mana satu. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Okay, sama.